Dah online tu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat lagi bersama bagi menyambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Riyadhus Salihin mana dia apa? Taman-taman orang yang soleh, daripada kalam penghulu bagi sekalian Rasul. Penghulu bagi sekalian Rasul itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Tuanku Imam Nawawi dianggap bahawa apa? Kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ibaratnya taman bagi orang-orang yang soleh. Betul lah. Taman ni benda yang indah kan. Raudah taman juga. Ya, raudah tu dia panggil singular. Plural dia riyad. Bisa dengar riyad. Riyad kat mana? Riyad Saudi lah. Raudah singular. Riyad plural. Gitu. Jadi taman-taman. Boleh? Dan insya-Allah pada hari ini kita akan baca bab yang baru, iaitu babu birri asdiqail abi wal ummi wa aqaribi wa zaujati wa sairi man yundab ikramuhu. Itu bahasa Arab dia. Melayu dia bab berbuat baik kepada kawan-kawan ayah, ibu, saudara mara, isteri dan sekalian mereka yang disunatkan untuk dimuliakan. Untuk apa? Dimuliakan. Jadi kita contohnya ada kawan ayah kita, kawan mak kita, kawan isteri kita, kawan bagi adik-beradik kita, kawan abang kita. Adakah elok untuk kita menyambung silaturahim dengan mereka, berbuat baik dengan mereka? Jawapan dia, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jom kita tengok hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala 'an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abarrul birri an yasila ar-rajulu wud abihi. Itu hadis yang pertama kan? Hadis yang pertama. Baik. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abarrul birri. Dia yang dipanggil kebaikan yang paling sempurna. Bir tu kebaikan. Abar kita panggil apa? Yang paling baik daripada kebaikan gitu. Kalau kita sebut kabir apa? Kabir besar. Akbar lagi besar. Boleh? Saghir kecil. Asghar lagi apa? Lagi kecil. Jadi kita bir kebaikan, abar
lagi besar kebaikan lagi tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang kebaikan yang paling besar adalah apa? An yasilar rajulu, bahawasanya menyambung seseorang itu, rajul ni lelaki, tetapi kita kata semua lelaki dan perempuan lah, ya, manusia lah kiranya, bahwasanya seseorang menyambung wudda abihi. Wudda ni biasa dengar tak kalimat mawaddah? Mawaddah apa mawaddah? Kasih sayang itu. Bahawa menyambung seseorang itu kasih sayang bapaknya. Abihi maknanya bapaknya. Maksud dia apa nak sebut di situ tu? Kalaulah bapaknya ada kawan-kawan yang memang kawan ni kita panggil kawan baik sungguh lah, maka anak dia, anak tu memuliakan kawan bapak dia, macam anggap macam kawan bapak dia tu macam bapak dia jugalah. Tu dia. Walaupun kawan bapak dia kafir, walaupun kafir, ya. Itu dipanggil hubungan. Kan kita sebut kita kena berbuat baik kepada ayah kita, buat baik kepada ibu kita, walaupun ibu dan ayah kita kafir, kan? Sebab kita sebut sebelum ni kaedah kita akhlak tidak mengenal agama. Boleh. Jadi jangan kita disebabkan dia berlainan agama, dia berlainan kaum, maka kita diskriminasi ataupun kita berbuat jahat kepada mereka. Tak eloklah gitu. Baik. Hadis yang seterusnya, pendek yang hadis ni kan. Okey, hadis yang kedua pula. Wa an Abdullah bin Dinar radhiyallahu taala anhu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bi tariqi Makkah fasallama alaihi Abdullah bin Umar wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi. Qala Ibn Dinar faqulna lahu aslahaka Allah innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasir. فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وإمامة يشد بها رأسه فبين هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست فلان ابن فلان؟ قال بلى فأعطاه الحمار فقال اركب هذا والعمامة قال اشدد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل الود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. Baik. Panjang. Kata Tuan Guru radhiyallahu ta'ala daripada Abdullah bin Dinar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Abdullah bin Dinar? Abdullah bin Dinar ini dia adalah maula bagi Abdullah bin Umar. Maula apa makna maula? Maula ni maksudnya dia asalnya hamba milik Sayyidina Abdullah bin Umar, tetapi Abdullah bin Umar bebaskan dia. Maknanya bebaskan dia. Maka kita kata hamba yang dibebaskan oleh tuan dia dipanggil sebagai apa? Maula bagi tuan dia. Maula bagi apa? Tuan dia. Maulana tu lain pula. Maulana tu selalunya asalnya hamba. Asalnya hamba tapi kita kata dibebaskan.
Ya. Ada anak angkat tak termasuk dalam masalah ni. Dah bukan. Anak angkat lah. Anak angkat dia tak ada maula-maula apa. Kalau anak angkat macam itulah, macam Zaid bin Harisah kan, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak panggil maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak panggil sebab dia anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Jadi depa ni, tapi dia ni baguslah walaupun dibebaskan, patutnya dia pergi mana-mana, tapi dia nak khidmat dengan apa? Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dia syok kot dengan tuan dia tak boleh. Kata nak pergi mana lagi? Duk hotel kan duduk. Baik. Beliau ni duduk dengan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Waktu tu kata pada dia, anna rajulan minal a'rab, ada seorang lelaki daripada kalangan Arab Badawi. Kita tahulah Arab Badawi ni, apa dia Arab Badawi ni? Arab yang kita kata apa? Kasar lah, nomad lah. Kasar, Arab kasar. Bukan Arab yang bertamadun sikit lah. Boleh? Okay. Laqiyahu. Sayyidina Abdullah bin Umar jumpa dia. Di mana? Di tengah jalan-jalan ke Mekah. Fasallama alaih. Maka dia bagi salam. Kepada dia. Maknanya Abdullah bin Umar bagi salam kepada Arab Badawi tadi. Maksudnya Sayyidina Abdullah bin Umar, dia ni orang yang suka, kita kata, melakukan umrah dan haji. Dia duduk di Madinah, tapi kiranya sentiasalah pergi ke Mekah untuk buat umrah. Kan kita cerita sebelum ni kan, Sayyidina Abdullah bin Umar, dia lakukan umrah sepanjang hidupnya selama sebanyak 1000 umrah. 1000. Haji 30 ataupun 40 kali. Tiap-tiap tahun lah dia, kalau tiap bulan dia pergi kan, dia umrah. Umrah 1000, haji mungkin 30. Subhanallah. Banyak. Habis setiap tahun. Kita kata hatta waktu tu dialah yang apa? Menunjukkan sunnah berenang untuk tawaf. Macam mana berenang tu? Kan banjir dia tu dulu. Ada pernah waktu zaman Sayyidina Umar berlaku banjir. Penuh tawaf berenang. Tinggi air. Tinggi air. Ya. Betul. Mekah tu kan sebenarnya valley dia macam ni. Dia lembah gitu. Tu. Jadi kita panggil air kalau hujan sikit, habis tenggelam, pecah, lepas tu kena buat balik lah. Sebab Kaabah kan binaan simple je, bukan kita kata kita buat plaster apa semua ada, bukan. Simple je, mesti pecah kemudian apa kena buat balik. Boleh? Dia antara orang yang berenang. Dahsyat tu. Kena berenang lagi letih kan. Tawaf. Ibu sing 3 kali. Dahsyat ibu. Tu luas kan, besar tu kan, kecil kan. Baik. Okey, bila dia jumpa di jalan Mekah, Sayyidina Abdullah bin Umar waktu tu apa? Memberi salam kepadanya dan menanggungkan dia di atas kedai tunggangan dia. Maksudnya, ambil kedai ni. Kedai ni awak ambil. Dia macam tu bagi terus. Kedai ni awak ambil, serban ni awak pakai. Gitu. Dia bagi terus kepada Arab Badawi. Terus kata Abdullah bin Dinar, kami kata, maksudnya kami yang duduk ikut Abdullah bin Umar duduk sekali dalam pemusafiran tu, aslahakallah, disebut aslahakallah, moga Allah Ta'ala perbaiki awak. Maksudnya apa? Macam kita panggil tegur lah, moga Allah Ta'ala perbaiki awak. Maksudnya tuan guru ni tak berapa sesuai aku. Gitu macam tegur lah, ayat dia tegur, tak berapa sesuai aku. Sebab apa? Hum yardawna bil yasir. Orang Arab Badawi ni bagi sikit pun cukup dah. Bagi sikit pun cukup dah. Bagi satu duit 2 kupang 3 kupang cukup dah. Yang ni bagi apa? Kedai. Lepas tu bagi apa? Serban. Benda kedai tu bukan murah. Ini satu. Kemudian serban memang kita duk nak pakai. Kan orang dulu nak musafir kena ada apa? Serban kan? Nak kurangkan sikit panah tu. Kalau tidak panah lah. Boleh? Maka kata
Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Inna aba haza, sungguhnya si fulan ini adalah kawan baik bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia kawan baik. Dan sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah seseorang menyambung silaturrahim dengan orang yang berkasih dengan si bapaknya. Maknanya kawan baik si bapaknya. Boleh? Ni kira apa? Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar. Laki tu yang Arab Badawi tu kawan bagi Sayyidina Umar. Jadi dia muliakan dengan kemuliaan yang apa? Cukup-cukup lah. Subhanallah. Itu dia punya apa, Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Adab kita dengan kawan-kawan bapak kita. Boleh? Baik. Jadi kita pindah kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang apa? Seterusnya. Tu kira tu kita tengah musafir kan. Confirm lah kita pakai keldai kita, betul tak? Confirm kita pakai serban kita, tapi bila kita bagi Arab Badawi itu maknanya dia bagi keldai tu dia jalan kaki. Jalan kaki. Tu nak muliakan bapak dia. Tu nak kata dahsyatlah. Pahala dia besarlah. Ya. Pahala besar jalan kaki, lepas tu pahala bagi orang tu bantu semua. Ya. Baik, kita sambung hadis yang seterusnya. Mana tadi? Wa an Abi Usaid. Wa an Abi Usaid. Wa an Abi Usaid bi dhammi hamzati wa fathi sin. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun min bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima qala na'am as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma wa infazu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahim allati la tusal illa bihima wa ikramu sadiqihima rawahu Abu Daud. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Usaid. Abi Usaid dia punya apa? Kunyah dia. Nama sebenar dia siapa dia? Malik bin Rabi'ah. Malik bin Rabi'ah. Dan dia keturunan apa? As-Sa'idi. As-Sa'idi. As-Sa'idi maknanya salah satu daripada keturunan kabilah Ansar lah. Kabilah apa? Ansar. Geng Madinah. Ansar maksudnya Ansar kan Aus dan Khazraj kan. Dia Sa'idi daripada Khazraj. Daripada apa? Khazraj. Kita Melayu panggil apa? Kalau mereka ada kabilah, dia panggil kabilah, bawah kabilah tu dia panggil Batnun. Dia panggil Batnun. Bawah tu dia panggil Fakhiz. Bawah tu macam kalau terjemah Melayu dia, kabilah, bawah dia tu apa, paha, bawah dia tu perut, perut, paha, suku, gitulah itu. Perut badan. Maksudnya makin kecil tu. Ada perut ada. Ada. Dia nak kau ada perut banyak. Perut ada perut. Maksudnya oh ya. Yeah. Oh, yang ni ikut orang Arab ni rasanya kan, rasanya. Iskandar perut Batman. Dia bagi yang kecil tu kan. Itu. Okey, baik. Dia ni siapa dia? Kita panggil Usaid ni, Abi Usaid ni, dia antara kita kata orang yang aktif lah dalam berjuang bersama dengan Rasulullah SAW. Kita walaupun kita tak boleh dengar dia kan. Selalu kita dengar yang masyhur je. Oh, yang tu ni apa cara baca dia? Dia kalau kita kena sebut kadang-kadang alif sin ya dal tu, alif sin ya dal kan nak baris dia kan macam-macam kan. Boleh baca asidun, boleh baca usaidun, boleh baca asaidun. Jadi macam-macam boleh baca. Jadi dia tak nak kita salah baca, dia kata
dhammahkan hamzah baca u, fathahkan sin sa, sukunkan ya usai, usaidun, gitu. Pronah dia betul-betul, boleh? Fatah min. Ada je Ibu Fazi ni. Fatah min lah apa tu? Fatah. Itu cara dia nak baca. Boleh? Orang Arab dulu ni sebab apa? Kita takut salah. Lepas tu sebab apa dia buat macam tu? Kenapa? Ustaz kenapa dia tak tanda saya kenapa dia kena sebut itu? Sebab dulu orang-orang nak dapatkan kitab-kitab ni dia kena salin. Salin. Jadi kalau ataupun kita malas nak salin, kita upah orang. Boleh? Jadi kalau kita buat dengan simbol macam tu saja, takut salah. Ni simbol apa ni, tak nampak lah, kecil sangat ni. Sebab tu dia terus sebut macam tu. Supaya nak mengelakkan kesalahan. Jadi sebab tu kita ni umat Islam ni, kita ambil berat sungguh tentang kesahihan tu, fakta, kesahihan data tu. Jadi kita tak apa, lebih kurang lah, tak lebih kurang. Tak apa, dengar ni. Dengar. Jelas ke? Okey tu. Ya, baik. Okey Okey, itu dia panggil siapa dia? Usaid. Dan dia wafat bila tahun 60 Hijrah. Dia wafat bila tahun 60 Hijrah. Baik. Dia kata apa? Baina nahnu julusun. Tak kala kami duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki daripada Bani Salamah. Maka dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah masih ada lagi kebaikan yang perlu aku lakukan terhadap kedua ibu bapaku selepas kematian kedua mereka? Maksudnya ada benda lagi tak yang aku kena buat untuk ibu bapaku selepas mana depa mati? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada lagi. Yang pertama adalah as-salatu alaihima. Solat alaihima tu maknanya doa. Solat maknanya doa. Maksudnya doa kepada kedua ibu bapa. Kemudian istighfar, meminta ampun kepada kedua ibu bapa. Boleh? Kemudian infaz ahdihima, dan laksanakan janji. Janji di sini makna apa? Wasiat. Melaksanakan apa yang mereka wasiatkan. Contoh, tolonglah nak bagi duit RM10 ni, RM10 sikit sangat kan. RM1,000 ni kepada ni anak angkat saya gitu kan. Anak angkat kan tak ada bahagian daripada pusaka kan. Dia kata tolong bagi RM1,000 lah daripada duit ni kepada anak angkat saya tu. Jadi kita sebahagian daripada tugas anak-anak untuk melaksanakan kebaikan terhadap ibu bapa selepas mati adalah kita laksanakan wasiat tu. Jangan kita bagi apa ni duit RM1,000. Jangan itu. Khianatlah kita dengan ibu bapa kita kalau macam tu. Baik, wasilaturrahim ni. Dan selepas itu engkau menyambung silaturrahim yang tidak akan disambung melainkan dengan keduanya. Boleh maknanya engkau sambung silaturrahim dengan apa? Kawan-kawan bapa awak. Dan juga awak memuliakan kawan kedua-dua mereka, iaitu ibu dan bapa awak. Boleh? Ya. Ya. Betul, mengimpun ampun kepada Allah bagi kedua ibu bapa. Boleh? Macam kita dah baca tu. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah kita doa tu. Ya. Doa untuk kedua ibu bapa. Baik, itu jelas. Saya rasa jelas, tak perlu untuk kita hurai lagi. Okay, seterusnya wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita cerita pula. Cerita Sayyidina Aisyah pula. Dia cerita apa ni? Qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha wa ma ra'aituha qattu walakin kana yuksiru dhikraha
wa rubbama zabaha asy-syata thumma yaqta'uha a'dha'an thumma yab'athuha fi sada'iq Khadijah. Farubbama qultu lahu ka'an lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah fayaqulu innaha kanat wa kana li minha walad muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa in kana la yazbahu asy-syata fayuhdi fi khala'ilha minha ma yas'uhun. Wa fi riwayatin kana idza zabaha asy-syata yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Wa fi riwayatin qalat ista'zanat Halatu bintu Khuwailid ukhta Khadijatin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'arafa istizana Khadijah fartaha lidzalika faqala Allahumma Halata bint Khuwailid. Qawlu fartaha huwa bil ha wa fil jam'i baina as-sahihain lil Humaidi farta'a bil ain wa ma'nahu tamma bihi. Itu dia. Ini panjang sikit. Okay, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha kata dia, aku tak pernah cemburu. Itu dia. Aku tak pernah cemburu pada seorang pun daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya madu-madu dia lah. Madu-madu dia. Berapa orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? 9 lah. 9 ketika Nabi apa? Ketika Nabi wafat, isteri Nabi tinggal 9. Tapi kalau nak campur yang semua 11. Nak masuk Khadijah kan. Khadijah wafat sebelum Rasulullah lagi. Lepas tu apa dia? Ada seorang lagi nama dia Zainab Ummul Masakin. Ummul Masakin juga wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Dia sempat kahwin sebulan. Jadi gabung tu jadi 11. Sebulan. Dia pun apa menikah pun dia dah tua dah. Dah tua. Baik. Dia kata aku tak pernah cemburu pada madu-madu aku ni, melainkan ataupun apa yang aku cemburu terhadap Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah ni aku cemburu betul. Oh wa ma ra'aituha qat. Aku tak pernah jumpa pun dia. Tapi cemburu kan main. Ya. Apa Sayyidina Aisyah dia apa muda lagi kan, muda. Dia wafat Nabi wafat, Sayyidina Aisyah umur 18 tahun. Muda lagi. Waktu mungkin Khadijah waktu Nabi tak sempat jumpa langsung lah kan. Ya. Aku tak pernah jumpa dia pun. Walakin tetapi Nabi tu banyak sungguh menyebut tentangnya. Nabi sebut Khadijah. Boleh? Warubbama dan boleh jadi Nabi akan menyembelih kambing, kemudian memotong-motongnya kepada beberapa bahagian, kemudian dihantarkan kepada kawan-kawan Siti Khadijah. Dan terkadang aku kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam tak ada dah orang perempuan lain di dunia ni melainkan Khadijah. Dia kata dia cemburu semua. Dok Khadijah, tak ada perempuan lain kah? Boleh? Maksudnya apa? Dalam riwayat yang lain disebutkan, dia cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Aisyah cakap, wahai Rasulullah, tak pernah engkau nikahi wanita yang dara melainkan aku. Maksudnya dia nak kata dia lebih lah anak dara lah. Khadijah semua janda. Aku dara, kata. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, sungguhnya Khadijah ni begini gitu. Dan daripada dialah aku dapat anak. Tu dia habis. Sebab yang isteri-isteri lain tak ada apa? Tak ada anak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maria Qibtiyah ada. Tapi wafat ketika apa? Kecil lagi. Nama dia Ibrahim. Boleh? Baik, dalam huraian ni apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Kan Khadijah Aisyah tak sebut kan? Khadijah begini dia tak sebut. Tapi dalam riwayat yang lain dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan Aisyah suruhnya apa? Khadijah tu ma abdalakillahu khairan minha. Kata Nabi, tak pernah Allah Taala ganti yang lebih baik daripada Khadijah. Tu dia Nabi cakap itu pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah cemburu habis dah. Orang muda kan. Cemburu.
Dah ni kan kita sebut apa? Tak ada ni. Apa Allah Taala dah ganti isteri yang dara, mana nak lebih lagi? Nak apa lagi? Kata kepada Nabi. Lepas tu Nabi kata tak ada. Allah tak ganti seorang pun yang lebih baik daripada Khadijah. Tu dia. Nabi cakap itu. Wallahi. Nabi cakap itu Nabi tak marah lah cakap betul, tapi tegas juga kan. Demi Allah. Dialah yang beriman kepada aku berseorangan, tak kala semua orang kufur kepada aku. Dialah yang menolong aku, tak kala kesemua memencilkan aku. Dan dialah yang memberi hartanya kepadaku, tak kala kesemua kaum aku menghalang aku. Maknanya tak bagi harta pada dia, tak tolong dia. Dia yang tolong tu dia Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang ni kan, yang isteri-isteri lain Nabi yang bagi harta kan. Tapi ni Khadijah yang bagi. Itu kita kata legend lah, tak boleh nak lawan lah. Tambah pula lepas tu, dan daripada Khadijah lah aku dikurniakan anak. Boleh. Kemudian dalam riwayat yang lain disebut di situ sungguhnya dia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing dan dihadiahkan kepada khalail. Khalail ni jamak khalilah. Saya dengar kalimat khalil. Khalil kekasih makna dia. Khalil kekasih, tapi kalau khalilah perempuan, kekasih perempuan. Jamak dia, plural dia khalail. Khalail. Dan dia bagi kepada kekasih-kekasih kawan-kawan baik Khadijah. Ma yasauha, apa yang mampu daripada seekor kambing tadi. Dan dia kata dalam riwayat yang lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing dan berkata, hantarkan kambing-kambing ini kepada kawan-kawan Khadijah. Itu dia. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah, istahzanat Halatu bintu Khuwailid. Pernah satu masa Halah binti Khuwailid. Siapa Halah binti Khuwailid? Khadijah binti Khuwailid kan. Halah binti Khuwailid mana? Adik ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Adik Khadijah lah. Pernah satu hari Halah ni minta izin nak ziarah Nabi, nak ziarah Nabi ke rumah. Ukhta Khadijah pernah minta izin Halah binti Khuwailid untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa istizana Khadijah. Maka Nabi tahu itu gaya Khadijah. Tu dia. Nabi kata, ish, macam Khadijah betul lah cara ni. Sampai tahap tu lah. Padahal adik ipar. Tapi bila main nak ziarah tu, Assalamualaikum. Ish, macam salam kakak dia. Teringat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Romantik tak? Romantik sungguh lah. Macam bagi salamnya salam Khadijah dia kata tu. Fartaha li zalika, maka Nabi rasa seronok sungguh. Dan Nabi kata, Allahumma halah bin Allah, halah pula aku ingat kat Khadijah. Tu dia. Kan bagi salam Assalamualaikum, kan dia ingat macam Khadijah. Tapi tengok Allah halah ingat kat Khadijah. Itu dia punya rindu kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi poin sebenarnya dia nak sebut tu, Nabi ni kawan-kawan Khadijah, Nabi sambung silaturahim. Kan dia sembelih kambing dia bagi tu. Tapi nak kata sweet lah, romantik lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik. Habis kat situ. Seterusnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu fi safarin fakana yakhdumuni faqultu lahu la taf'al فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته متفق عليه. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Aku keluar pada satu hari dengan siapa? Dengan Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Dia salah seorang daripada sahabat Nabi lah, tapi dia muda. Dia muda lagi.
fi safarin, dalam satu permusafiran, wa fakana yakhdumuni, adalah Jarir itu khidmat kepadaku. Oh, rupanya Jarir ni bukan muda lagi daripada Anas. Jarir lagi tua. Jarir lagi tua daripada apa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Jarir itu duduk apa? Khidmat dengan Anas. Oh, nak minum ke apa? Nak apa? Boleh? Dia tolong sedia semua. Jadi khadam. Dia berkhidmat dengan apa? Anas. Faqultu, maka Anas kata, jangan buat macam ni. Lagi tua mana boleh. Duk khidmat aku pula, duk gitu gini pula, mana boleh, kata. Kena orang muda lah khidmat yang tua. Maka kata dia, itu kata Jarir, sungguhnya aku telah melihat Ansar apa yang mereka buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Maknanya apa? Ansar kan khidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh, dia khadam Rasulullah. Rasulullah nak apa semua sedia. Tu dia. Tu Al-Ansar radhiyallahu taala anhum. Maka dia kata, aku bersumpah selepas daripada aku melihat bagaimana bagusnya Ansar ni berbuat baik pada Nabi, aku bersumpah bahawa tidak akan aku ashabu bersama-sama seorang pun daripada kalangan Ansar, melainkan aku akan berkhidmat kepada dia, atau aku menjadi khadam untuk apa? Untuk dia. Tu dia. Anas orang Ansar. Anas apa dia? Dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dia berumur 10 tahun. Nabi wafat waktu tu umur dia apa? 20 tahun. Dia berkhidmat. Khidmat semua. Dia tahulah apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya barang apa semua, suruh boleh. Dan dia cerita, dia kata, wallahi tak pernah aku sentuh tapak tangan yang apa? Lebih lembut daripada apa? Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia kata, aku tak pernah sentuh sutera, aku tak pernah sentuh yang mana sutera tu selembut tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Mak dia Ummu Sulaim. Mak dia Ummu Sulaim. Bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni Anas tolong apa? Jaga dia Rasulullah, dia nak khidmat pada awak umur 10 tahun kan. Lepas tu Anas kata apa? Sepanjang 10 tahun aku khidmat Nabi tak pernah pun herdik aku sikit pun. Tak pernah herdik aku, dan tak pernah kata apa yang aku buat kenapa engkau buat, ataupun apa yang aku tak buat kenapa engkau tak buat. Nabi tak pernah cakap macam tu pun. Kepada apa? Kepada Anas radhiyallahu taala anhu. Itu Rasulullah punya apa? Akhlak tinggi lah. Kalau kita ada orang gaji, gaji buatlah pagi bibi. Bibi apa tak buat ni? Mana? Cek. Tu cek. Apa ini bibi? Ini deboi bibi. Seribu lebih kan? Kan? Itu dipanggil apa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka bila dilihat Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jarir ni rasa macam, walaupun Rasulullah kan, aku ni dulu waktu masih Islam aku banyak kerja kan, kerja sana kerja sini, jadi tak ada nak khidmat kepada Nabi. Jadi bila Nabi wafat, maka aku ambil inisiatif khidmat pada orang yang pernah khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Itu dia punya bab kita berbuat baik kepada kawan-kawan saudara kita. Baik. Seterusnya kita masuk kepada bab ikramu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab pada menyatakan memuliakan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait ni mana ya? Ahli keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menerangkan tentang kemuliaan mereka. Itu dia. Jom kita baca. Qala Allah Ta'ala, innama yuridu Allah liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Qala Ta'ala, wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Wa an Yazid ibn Hayyan قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم فلما جلسنا إليه قال له حسين
laqad laqita ya Zaid khairan katsiran ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ahu wa sallaita khalfahu laqad laqita ya Zaid khairan katsiran hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya ibn akhi laqad kabirat sinni wa qadima ahdi wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama haddathtukum faqbalu wa ma la fala tukallifuni thumma qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiba bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب فأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله والرغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الزكاة قال نعم رواه مسلم وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل الله ومن اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة وعن ابن عمر. Ini hadis yang lain pula. Baik. Oh panjang hadis ini. Baik. Ini kita hurai tu baiklah sambil-sambil. Okay, bab pada menyatakan memuliakan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan kemuliaan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullah, hanya saja menghendaki Allah Subhanahu wa taala supaya dihilangkan daripada kalian itu kotoran, wahai ahli bait, dan juga disucikan kalian dengan kesucian yang apa? Yang nyata lah, yang baik, yang nyata. Maksud apa ayat Quran ni? Dosa syirik. Ni Allah Ta'ala sebut apa? Ahli bait ni, siapa yang betul-betul sabit nasab dengan Nabi SAW, dia mati ke mana pun insya-Allah mati dalam Islam. Ni Allah Ta'ala sebut mati dalam Islam. Takkan ada ahli bait yang apa? Mati kafir. Sebab dia ada darah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu ada di apa? Indonesia. Waktu tu ada Habib Umar, kenal Habib Umar kan? Habib Umar Hadramaut. Yaman, Tarim. Ada orang kata waktu tu tengah tersebar geng-geng, ada Habib juga. Habib ni maknanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah di Indonesia. Indonesia kan ramai sungguh. Kampung-kampung dia betul penuh kan. Dia kata ada Habib jadi Kristian. Masuk Kristian ni macam mana ni? Kata ni apa, Habib kata kalau betul, Habib Umar kata kalau betul dia ni Habib, dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati dia akan mati dalam Islam. Dia akan kembali balik lah. Dia akan kembali balik. Tapi kalau tidak, elak lah. Maksudnya kalau apa, sebenarnya dia nasab dia dakwa-dakwi lah tu, bukan, dia akan mati kafir lah. Itu disebutkan oleh Habib Umar lah. Jadi kita kata sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahli bait ni selalunya, kita bagi selalunya, kalau betul-betul dia tu syarifah, Said Syarifah tu, dia akan mati dalam keadaan yang baik. Selalunya. Ahli bait. Kita kata apa, depa ada apa? Silsilah depa. Kebanyakan di sini memang ada silsilah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tak, bukan semua Arab macam tu. Yang Said Syarifah ni yang ada tu je.
Yang dia ada apa? Dia ada salasilah keturunan dia. Betul. Betul. Syarifah Amani tu, ahli bait tu. Syarifah Amani, Syarifah kata, apa teruk sangat ni? Syarifah Aini memang keturunan. Jadi kita kata, apa ni? Betul, memang ada salasilah. Ya. Ada. Betul. Betul. Tan Sri Zainabidin yang Petronas pula apa? Petronas apa? Dah bukan, tak ada. Yang ni kita panggil keturunan Abu Jahal tu bukan keturunan Nabi, tak ada kaitan apa. Dia atas bukan ni. Tak, yang ni memang dia memang ada. Siapa yang ni? Yang tu kita kata mazhab Syafi'i kata akan hilang seks dia tu sebab dia dah terputus. Kan kita kan ikut apa, keturunan ikut suami, betul tak? Ikut lelaki. Dia berkata macam itulah. Tapi kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki di Mesir, dia berkata tak kekal seks syarifah. Jadi kita kena hormat depa. Sebab tu kadang-kadang tukar dengan apa? Wan, tukar dengan nik, kadang-kadang lah tukar-tukar gitulah. Setengah-setengah. Ya, kalau orang perempuan biasa dia panggil seks, tapi kita kena hormat depa macam biasa. Sebab depa ada keturunan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni macam kita kata kita macam terhutang budi lah dengan atuknya tu. Sebab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita kena berbuat baik. Hatta kita kata jumpa memang ahli bait ni, jahat nak mampu lah, kata nakal gila. Kawan-kawan saya perangai apa je. Tapi kita kata sebabkan cari cinta kita kepada atuk dia, kena cinta dia juga. Tapi kita tegur-tegur macam biasa, tak boleh buat macam ni. Lepas tu kita kata, apa ni hang keturunan Nabi ke apa, jahat sangat teruk ni, kata. Boleh fitnah awak teruk sangat perangai ni. Waktu tok guru kami kata jangan dekat macam tu. Jangan kata kita kata dia hang ni bukan keturunan Nabi kok, jahat sangat. Dia kata tok guru kami kata jangan dekat tu. Yang ni boleh jadi bukan daripada belah pak belah mak punya ni. Problem maksudnya apa? Kan dia berkahwin dengan kadang-kadang kahwin orang biasa kan. Jadi daripada keturunan orang biasa tu lah yang datangnya sifat-sifat yang tak baik tu. Sifat yang baik adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Sayyidina Husain kan kahwin dengan puteri Raja Parsi ke semua itu kita panggil biasa dah, dia kahwin campur kan. Gitulah kita bukan apa nak kata nak kekalkan cinta kita kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat baik kepada cucu keturunan Nabi macam kita buat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia simpan. Kawan-kawan saya tanya, awak suku mana? Dia kata, saya Sagah. Saya ni, depa beri beritahu. Depa style depa berjagalah. Malaysia ni tak jaga sangat. Kita kurang sikit. Malaysia jaga. Dia tak kahwin dengan orang. Ya, betul. Dia tak kahwin. Betul kan, takkan kahwin orang biasa sebab nak jaga yang seks syarifah tu. Sebab depa pegang mazhab Syafi'i kan. Indonesia ni dia tak kira macam agama ni boleh kahwin campur kan. Itu. Seks syarifah dia orang tak ada campur. Orang lain tu. Tapi macam Indonesia kan kebanyakannya Islam. Lepas tu saya tercakaplah kat kawan-kawan, tak tegur ke syarifah apa yang pelakon Syarifah Amani Syarifah Syairah tu. Syarifah Sakinah Syar. Korang ni family. Kami dah tegur dah, tapi buat macam mana kan. Kita kata kita dah buat macam mana, kita dah paksa kan. Kemurungan lah macam-macam. Sebab jadi macam ibu kata fitnah lah kepada Syed Syarifah, apalah korang ni kan. Ada tu yang saya apa?
Al-Habashi tu Said tu yang baru ni. Oh, yang meninggal tu. Ada. Apa tah nama dia? Oh, yang tu apa? Bob. Bagi Said juga, Said Omar. Yang meninggal tu. Tapi itulah kita kata benda tu hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena kekallah untuk kita kasih sayang kepada mereka kerana mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita ni diajar untuk benci perbuatan tapi bukan benci individu. Nah, individu. Boleh? Baik. Dia bukan jadi perbuatan, jadi individu. Itu tak boleh lah, kesannya kita kena ni. Itu biasalah. Engkau ni bukan curi tak ada. Baik. Okey, jadi kita kata ni ayat Quran Allah Taala diberi kelebihan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ahli bait Nabi Allah Taala sucikan daripada syirik. Depa takkan mati kafir. Buat dosa tu salah, buat dosa kan. Bisa. Wa qala ta'ala, firman Allah Taala, wa man yu'azzim sya'airallah. Siapa yang mentakzim syiar-syiar Allah, maka itu adalah sebahagian daripada ketakwaan hati. Nak kata apa di situ? Ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tahu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala kekal ke ahli bait Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah, ni Allah Taala kata kami jamin akan jaga ahli bait kan. Tengok baca sejarah, dahsyat ahli bait Nabi dibunuh, disiksa, dahsyat. Betul. Keturunan Rasulullah. Kita baca kan start daripada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, Sayyidina Ali kan. Lepas tu kan berpindah kepada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan masih lagi okey. Sayyidina Ali bergaduh dengan Aisyah, bergaduh tu tak ada belah. Tapi tu kita panggil ahli bait tak ada isu sangatlah. Ni zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah dia buat satu benda yang jahat, dia bunuh Sayyidina Husain dan dia racun Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan mati. Dan dia ada 2 orang anak saja. Hasan Al-Musanna dengan Zaid Al-Ablash. Lepas tu anak Sayyidina Husain ramai. Kan Sayyidina Husain kan kahwin dengan puteri Raja Parsi tu kan. Dua-dua handsome. Boleh? Ada handsome kan. Dia dapat anak ramai. Tapi waktu perang Karbala, waktu Sayyidina Husain nak berpindah ke Kufah kan, waktu tu tentera Muawiyah, tentera Yazid suruh pergi bunuh Sayyidina Husain, bunuh dengan sekejam-kejamnya. Sayyidina Husain dijijak dengan apa? Dengan kuda. Waktu tu jahat sungguh. Budak bayi dibunuh, dipancung kepala. Yang tu kita panggil Ubaidillah. Yang bunuh tu kita panggil dia jahat gila lah. Ulama-ulama yang menceritakan sejarah tu, ulama ahli sunnah bukan Syiah ni, memang kita kata mereka melaknat Yazid bin Muawiyah tu. Orang yang buat perlakuan tu tak ada buat benda demikian terhadap cucu Rasulullah semisal Yazid. Tapi Rasulullah dah nampak juga. Rasulullah dia tahu dah benda tu akan berlaku. Dia tak nak kahwin kan masa tu. Itu Rasulullah dah nampak dah benda tu berlaku. Tapi macam mana qadar Allah Taala mana boleh tolak. Maka dibunuh semua keturunan Sayyidina Husain kecuali seorang saja, Ali Zainal Abidin. Waktu tu dia macam kita panggil waktu tu dia nak bunuh, tapi kakak Ali Zainal Abidin backup. Kakak dia nama Siti Zainab yang wafat di Mesir. Dia backup, dia kata kalau nak bunuh Ali, bunuh kami semua, bunuh saya sekali. Waktu tu kita kata tiba-tiba si Yazid jadi kesian pula, tak apalah, tinggallah, tak bagi. Apa kunci yang menyebabkan Yazid tu berdendam sebanyak dia ada kaitan suku-suku dulu ni, Bani Umayyah dengan geng Quraisy. Daripada dulu lagi depa orang panggil depa sentiasa bersaing nak dapat, kita panggil
rival dia punya apa kita panggil rival yang lama lah. Jadi bila Rasulullah SAW menzahirkan dia sebagai seorang nabi dan sebagainya, dapat tampuk kekuasaan bagi Quraisy, jadi depa je simpan tu sikit tu sebenarnya dendam dia tu. Muawiyah tak ada, yang anak dia tu, anak dia. Muawiyah okey. Anak dia tu syaitan. Yazid mati kerana minum arak banyak sangat. Mati minum arak. Ulama khilaf dia itu Islam lagi ke tak. Sebab dia sanggup bunuh apa cucu Rasulullah SAW dan dibuat dengan kejam tu. Dikatakan kepala Sayyidina Husin dipancung dan dibawa tu, dia ambil batang, dia main gigi apa muka, dia buat kat muka Sayyidina Husin yang tu, yang ketika dia dipancung. Kepala dikatakan ada tu. Dia kata ada tu. Jahat sungguhlah. Dia jahat apa? Dia merintah 3 tahun saja. Tahun pertama dia pergi bunuh Sayyidina Husin. Tahun kedua dia pergi serang Madinah. Sebabkan bila Sayyidina Husin meninggal, sahabat-sahabat marah habis. Waktu tu nak memberontak, nak keluar ni daripada Madinah. Dia pergi terus serang cepat-cepat Madinah. Selama 3 minggu Madinah terbakar habis semua. Tu dia. Dia memang muda, umur dia khalifah umur 21. Lepas tu habis dia buat macam tu kat Madinah. Tahun depan dia pergi serang Mekah pula. Sebab ada sahabat-sahabat yang tak puas hati di Mekah lagi, antaranya Abdullah bin Zubair. Dia pergi pecahkan Kaabah, hancur Kaabah. Kerana tu. Dah Yusuf Saqafi lepas tu. Yusuf Saqafi Malik bin zaman Abdul Malik bin Marwan. Yusuf Saqafi zaman Abdul Malik bin Marwan. Yang ni lain, nama dia Ubaidillah apa semua tu. Yang tu semua syaitan-syaitan semua. Yazid sekali. Mana boleh depa boleh buat tentera parlimen buat kerja tanpa ada arahan, mesti ada arahan. Takkan boleh buat kita buat ikut dan pandai-pandai tu. Ada. Lepas tu kalau contoh dia orang buat pandai-pandai, kenapa Yazid tak hukum? Tak pecat dia apa? Tapi relax tak pecat, relax tak ada apa. Tu kita panggil jahat lah apa yang berlaku. Dan ulama-ulama kalau kami duk baca kitab akidah tu, kebanyakan ulama memang sebut Yazid laknatullah. Sampai ke tahap tu depa punya marah depa terhadap pembunuhan Sayyidina Al-Husin. Baik, jadi kita kata 3 orang. Tadi keturunan Sayyidina Hasan 2 orang. Keturunan Sayyidina Husin seorang, Ali Zainal Abidin 3 orang. Jadi patutnya kalau kita kata Allah Ta'ala nak hapuskan keturunan Nabi seluruhnya, boleh mati 3 orang ni, boleh mati bila-bila masa ya. Tapi daripada 3 keturunan ni lah lahir ke semua keturunan Nabi SAW zaman sekarang. Kata Syekh Ali, dia buat kajian, 1/4 umat Nabi ni keturunan Nabi SAW. 1/4 daripada 3 orang ni saja. Daripada 2 bilion kan. Kita manusia Islam 2 bilion lah. 1/4 keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Daripada 3 orang saja. Dan apa hikmah Allah Taala kekalkan? Yang pertama sebab nak mengatakan Quran benar ni. Innama yuzibullahu rijsa ahlil bait ni disebut ahli bait ada kekal. Kemudian yang kedua supaya kekal fakta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wujud. Sebab ada keturunan dia. Kalau tak ada keturunan, saya orang kata betul Nabi Muhammad ni ada. Cerita hang tua. Ada cerita hang tua kan betul? Dia kata betul. Kakak khurafat aja. Kata ni aku keturunan Nabi ni. Tu dia. Ramai boleh tunjukkan dia punya keturunan dia. Boleh faham? Jadi itu dia punya bukti. Tambah-tambah orang-orang ahli bait yang soleh-soleh pula kan. Kalau guru kami di Mesir tu kebanyakan semualah betul nasab keturunan dia. Betul? Sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru saya semua ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ajaib sungguhlah amal ibadat depa lah. Kita kata
waktu Ramadan dia kan tidur berapa sejam kot, sejam Ramadan tiap-tiap malam Ramadan. Kami kan duduk di Ramadan tu iktikaf masjid dia, lepas tu buka puasa, mayang apa semua. Di Mesir semayang. Lepas tu sebelum sahur dia pula duk kalut bagi kepada orang, maksudnya khidmat orang, bagi sahur ni makan apa semua. Tak apa, dia makan sikit je. Lepas tu lepas sahur semayang, lepas tu baca Quran, buat kelas pula apa semua. Subhanallah. Lebih awal lagilah. Memang kita tengok dahsyat sungguh. Syekh Ali Jumaah tu, kalau kita kata nak ikut dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, bekas mufti Mesir. Letih kami yang muda macam nak mampu ikut dia. Saat pagi lepas mengajar, lepas tu pi majlis orang pula, pi pentang paper pula, lepas tu pi jabatan ni pula, tidur sehari 4 jam je, 4 jam. Tak lebih. Yang lain semua berjaga dalam keadaan usaha. Sihat. Tapi tu kami kata, kenapa tunggu sihat? Puasa kena tiap hari. Tu kita puasa tiap hari, kita puasa. Pingsan. Boleh? Dia puasa. Dia kata dengan puasa dia kuat. Baik. Itu dia punya apa? Kenapa Allah Ta'ala kekalkan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jom kita baca hadis ni, kita habiskan. Daripada Yazid bin Hayyan. Yazid bin Hayyan ni siapa dia ni? Dia adalah tabi'in. Tabi'in kita panggil pertengahan. Depa tabi'in ni ada 3. Tabi'in yang besar, tabi'in pertengahan, tabi'in kecil. Apa maksud dia? Tabi'in yang besar maknanya sempat berjumpa dengan sahabat-sahabat besar. Sahabat besar siapa dia? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, boleh? Itu tabi'in yang besar. Tabi'in pertengahan sempat jumpa dengan sahabat yang kita panggil pertengahan jugalah. Pertengahan. Tabi'in yang kecil sempat jumpa dengan sahabat yang apa? Yang kecil dan meninggal lewat. Contohnya apa dia? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Depa jumpa, maka dipanggil sebagai apa? Tabi'in yang kecil lah. Boleh? Tabi'in besar seperti apa? Uwais Qarni. Uwais Qarni kan sempat jumpa dengan ni Sayyidina Umar pula minta doa pada dia. Boleh? Tapi lagi Hasan Basri, itu tabi'in yang apa? Yang besar, legend. Boleh? Baik. Jadi dia kata Yazid bin Hayyan, dia kata aku dan Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim, dia ni tabi'in lah. Kami nak pergi berziarah kepada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam siapa dia? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada geng-geng apa? Ansar lah. Dia sempat berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 17 peperangan. Bermula daripada apa? Bermula daripada selepas peperangan Uhud. Peperangan Badar dia tak sempat, Uhud dia tak sempat. Badar tak sempat, Uhud tak sempat. Sebab apa? Nabi anggap dia kecil ni. Berapa umur 12 tahun. Tak ada cukup umur, tak boleh. Lepas tu try pula, dia punya semangat kan. Bila tu try pula, saya nak masuk perang juga Rasulullah. Berapa? 15. Okay, 15 masuk. 15 adalah kadar paling kurang waktu tu. Maka dia kata, kami duduklah dengan Zaid bin Arqam. Maka Husain kata kepada Zaid, wahai Zaid, engkau telah bertemu dengan kebaikan yang sangat besar. Engkau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah mendengar hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dan engkau berperang dengan baginda, dan engkau solat di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Sungguh engkau telah mendapat kelebihan yang sangat besar. Maka ceritakanlah kepada kami wahai Zaid apa yang telah kau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia puji macam tu? Sebab dia nak supaya dia fahamkan Zaid ni, awak dapat nikmat kena share sikitlah dengan kami. Gitulah. Jadi kalau tak share tu macam kufur nikmat lah gitu. Kan? Tolong ceritakan apa yang awak dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersuka semangat kan. Dia tak sempat jumpa Nabi. Kan? Jadi tapi dia tengok ajaiblah sahabat-sahabat Nabi ni lain macam. Dia mesti something yang depa dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita ni lah kan. Tak pernah jumpa atuk kita, tapi tengok ayah kita bagus sungguh. Macam mana atuk didik ayah kita kata.
cerita sikit ayah atuk kita macam mana. Oh ayah atuk dulu garang tu tak ada. Kan macam tu dia pun rindu juga nak tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid, wahai anak saudaraku, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, aku ni dah tua dia kata. Aku dah tua dan umurku dah lanjut. Dan aku dah lupa sebahagian benda yang aku pernah faham daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dah tua dah, aku mengingat mana sangat pun. Boleh? Maka apa yang aku cerita pada engkau terima. Maka janganlah engkau beratkan aku lagi dengan benda yang lain. Maksudnya apa? Apa yang aku ceritakan ini benda betul aku ingat. Kalau nak suruh tambah lagi, itu aku tak ingat lah, dengar apa aku cerita aja. Contoh dia akan cerita, aku duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Wadi Khum. Jangan duk tanyalah Wadi Khum tu tepi Nabi ada apa, kanan Nabi ada. Dah tu aku tak ingat dah lah gitu. Maksudnya aku tak aku cerita tu benda aku ingat terus, ingat betul. Yang lebih daripada tu aku lupa. Dia kata pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun berkhutbah di satu lembah yang dipanggil Khum. Di mana panggil apa? Khum. Di antara Mekah dan juga Madinah. Maka Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dan memberi nasihat dan mengingatkan tentang Allah Taala. Itu kan berkhutbah kan? Kan kita khutbah alhamdulillah, betul? Ya ayuhan nas taqu rabbakum kan? Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Itu benda yang kita warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata amma ba'd. Orang Arab ni bila sebut amma ba'd maknanya baru nak masuk tajuk. Mula-mula puji. Lepas tu amma ba'd maknanya nak masuk tajuk. Waktu dia panggil amma ba'd. Ala ayuhan nas, dengarlah wahai manusia. Sungguhnya aku ini manusia, kata Nabi. Aku ni manusia. Hampir-hampir datang utusan Tuhanku kepadaku, maka aku menyahut panggilannya. Apa maknanya? Utusan itu malaikat maut. Maknanya aku ni manusia, malaikat maut tak lama dah nak sampai. Nanti aku akan menyuklah. Suruhan dia maknanya aku akan mati. Itu. Sungguhnya aku tinggalkan kepada kalian itu dua benda yang besar. Yang pertama adalah kitab Allah Ta'ala, padanya itu petunjuk dan cahaya. Maka ambillah kitab Allah Ta'ala dan berpeganglah dengannya. Maka Nabi SAW pun menggalakkan untuk berpegang dengan kitab Allah dan menggalakkan untuk mencintainya. Kemudian kata Nabi SAW lagi, perkara yang kedua dia, dan ahli keluargaku. Itu dia. Peganglah Al-Quran dan ahli keluarga. Selalu kita ada dengar peganglah Quran dan sunnah kan. Ini Al-Quran dan ahli keluarga. Dan berdasarkan ilmu hadis, mana lagi kuat? Riwayat peganglah Quran dan sunnah ke ataupun riwayat peganglah Quran dan ahli keluarga Nabi? Keluarga ahli keluarga Nabi lagi kuat. Hadis lebih sahih. Tapi kita kata gabung semualah. Quran, sunnah, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Pegang macam mana? Pegang kita ambil apa? Ambil kita panggil petunjuk daripada kalangan mereka. Amal mereka. Sebab apa? Yang tu taklah. Yang ambil yang baik. Macam Habib Omar tu. Habib Omar. Pilih dia. Terutamanya orang-orang yang soleh di kalangan mereka. Sebab mereka ni lain macam. Macam Habib Omar tu akhlak dia lain macam. Guru kami Syekh Yusri akhlak dia lain macam. Jadi orang soleh dia, sebab kita tengok kita ni panggil apa, akhlak yang mereka warisi daripada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada kata hikmah betul. Yang yang menari-nari tu tak boleh nak buat apa lah kita kan. Tak apa. Mereka yang ulama-ulama tu. Ya. Jadi itu dia bagi pegang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setengah-setengah Syiah kata dak, yang ni kena pegang ni maksudnya kena ni lah. Kena masuk Syiah dah. Syiah apa? Yang Syiah pun kita kata waktu tu ada orang tanya kan. Awak apa sanad Syiah balik pada siapa? Dia kata sanad Syiah daripada gini.
sampai kepada akhir ulama. Semua ni ahli bait dah, bukan ahli bait. Syiah terputus sanad tu kan sebenarnya. Bukan ahli bait pun. Tapi dia boleh kata kami berpegang dengan Ja'far Shadiq, kami bohong itu. Sampailah Habib Ali apa? Zainal Abidin kenal Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri kenal. Muka besar, dia daripada besar tinggi. Habib Ali Jufri tu tinggi lagi daripada saya. Saya bau dia kot. Dia kata apa? Saya nak cerita pada awak ni. Kami geng Hadramaut ni serban ni. Sanad sampai kepada Rasulullah SAW dan semua sanad ada ahli bait. Dan kami ahli sunnah. Mazhab Syafi'i, mazhab Asy'ari. Yang hampa Syiah, mana sanad? Tak ada sanad. Boleh? Ada cerita aku riwayat daripada apa keturunan aku ni sampai kepada Ali Ridha. Ali Ridha riwayat daripada apa? Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq riwayat daripada Muhammad Bakir. Muhammad Bakir riwayat daripada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin riwayat daripada Imam Ali. Imam Ali riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia dah. Jadi kita kata apa? Ahli bait yang betul-betul adalah ahli bait mengikut ahli sunnah wajib, bukan yang Syiah. Syiah betul mohon. Sembang cerita ahli bait. Tak sampai. Siapa yang mengaji dengan Ja'far Shadiq tu? Tak kenal siapa dia. Dia. Yang ni kita tahu siapa ahli. Dia berkata imam 12 lah, imam berapa belah lah, 13 lah, kesemuanya itu hanya dia panggil apa? Dakwah dakwi. Dia berkata kami riwayat semua hadis-hadis daripada ahli bait. Kita tengok banyak yang depa riwayatkan hanya kata-kata Ja'far Shadiq. Mana riwayat daripada Sayyidina Ali? Ja'far Shadiq apa ahli bait? Anak dipanggil cucu Ali Zainal Abidin, cucu Ali Zainal Abidin. Yang tiga seorang tu cucu Ali Zainal Abidin. Jadi dia kata kami riwayat ahli bait. Mana riwayat Ali Zainal Abidin? Mana riwayat apa kata-kata Sayyidina Ali? Kan dia berkata dia cinta Sayyidina Ali. Mana riwayat Sayyidina Ali? Atas tu tak? Mana riwayat ni? Syiah kita buku. Mana? Tak ada. Ada 1-2 yang riwayat daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, dan apa Muhammad Bakir. Banyak riwayat daripada mana? Kitab-kitab ahli sunnah. Dalam Bukhari ada. Dalam Muslim ada. Dalam Abi Daud ada. Yang awak kita hadis awak mana? Tak ada. Kata cerita ahli bait. Macam mana? Siapa sebenar ikut ahli bait ni? Siapa? Ahli sunnah ke Syiah? Ahli sunnah. Boleh? Itu kita sebenarnya Syiah ni pandai buat apa? Propaganda je sebenarnya. Boleh? Baik. Habis kat situ. Okey, kemudian kata Nabi SAW, dia kata, dan ahli bait aku. Aku ingatkan kalian akan ahli bait aku. Kata Husain kepada Zaid, siapa ahli bait Nabi? Wahai Zaid, bukankah isteri-isteri baginda itu ahli bait? Maka kata Zaid, ya, isteri-isteri Nabi itu adalah ahli bait, tetapi Syiah dia sayang isteri-isteri Nabi tak? Syekh Aisyah dia maki itu gila. Padahal dia apa isteri-isteri Nabi ni ibu kita. Boleh? Kata Nabi, ya, betul. Isteri-isteri Nabi ada ahli bait, tapi ahli bait juga adalah orang yang diharamkan zakat selepasnya. Siapa mereka? Iaitulah ahli keluarga Sayyidina Ali, ahli keluarga Aqil, ahli keluarga Ja'far, ahli keluarga Abbas. Maka mereka inilah yang diharamkan apa? Haramkan sedekah. Tapi depa ni Aqil, Ali Ja'far ni sikitlah kita tahu yang jaga nasab. Siapa yang betul-betul jaga nasab sampai sekarang? Ali. Keluarga Sayyidina Ali. Itulah apa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang ni kita kata nasab yang kita kata confirm. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Aqil, Ja'far ni sepupu Nabi semua ni. Aqil, Ja'far, Abbas ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini diharamkan bagi mereka zakat. Boleh? Sebab kita kata benda-benda zakat ni dia kita kata apa? Harta cuci lah. Jadi tak boleh bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan suci. Nabi dah ada bahagian, dia tak boleh ambil zakat pula. Dia panggil ghanimah. Ghanimah Nabi dah ada. Ya. Tapi ni dulu
Sebab kita ada ghanimah kan. Tapi sekarang ni kan dia tak ada ghanimah perang, maka Imam Baijuri fatwakan boleh untuk depa Syekh Syarifah menerima zakat. Boleh? Baik. Okey, ala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua benda besar, itu kitab Allah Taala, itu adalah tali Allah, dan siapa ikutnya maka dia mendapat petunjuk, siapa meninggalkannya dia itu di atas kesesatan. Wa an Ibnu Umar wallahu subhanahu wa taala alam. Insya-Allah kita sambung pada ada bab sikit lagi lah. Ingat kot ni ada belakang tu. Baik. Ada lain dah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu mawqufan alayhi annahu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi rawahul Bukhari. Makna urqubuhu ra'uhu wahtarimuhu akrimuhu wallahu a'lam. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu mauqufan alaih, maknanya kata Sayyidina Abu Bakar ni kata Sayyidina Abu Bakar. Dia kata apa? Sayyidina Abu Bakar bila jadi khalifah dia kata urqubu Muhammadan, kalian peliharalah Muhammad itu pada ahli keluarga baginda. Apa makna pelihara tu? Kalian jaga sungguh ahli keluarga Nabi, sayangi mereka, muliakan mereka dan hormati mereka. Tu dia panggil Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia kata Sayyidina Abu Bakar bergaduh dengan Sayyidina Ali apa tu, semua bohong omong belaka. Mana beliau tu dia? Sayyidina Abu Bakar. Boleh? Yang ajaib dia, dia pada kata apa? Ahli bait benci sebenarnya Abu Bakar, Umar. Dak cuba tanya ahli bait. Nama-nama siapa yang paling banyak? Nama Abu Bakar, nama Umar. Ahli bait dia kan nama Habib Umar. Kata benci nama Umar. Boleh? Nama Abu Bakar. Keturunan Abu Bakar buh nama Ali pula. Buh nama, maksudnya depa sayang antara satu sama lain. Siapa yang buat isu Pok Syiah aja. Tak ada apa pun. Boleh? So dia berpaksikan pada Syiah tu dah tak ada dah. Ustaz saya tengok masa ada video dia mati tu, orang tangis-tangis. Khomeini tu mengarut. Mengarut. Tak kira lah PhD banyak ke. Tapi orang yang ni, orang yang zalim, orang yang mengarut, teruk. Video ni memang keturunan Majusi ke dulu asalnya? Wallahu a'lam keturunan Majusi ke tak, tapi kita kata pegangan depa tu salah lah. Saya kena baca dia berkata kan revolusi Islam semua ni. Rupanya tengok tak baca sejarah bagaimana depa perlakukan terhadap golongan Ahwas. Ahwas ni maknanya wilayah asal dipanggil orang Arab yang tinggal di Iran. Ahwas ataupun dipanggil Arabistan depa ambil minyak daripada tu, tapi biarkan populasi tu miskin, kedana bersemua, kata revolusi Islam. Tapi tindas bangsa-bangsa yang lain. Depa terlampau mengagungkan bangsa Parsi sehingga menindas bangsa Arab yang ada di Iran, Arabistan, nama tempat tu Ahwas. Kalau kita baca sejarah, teruk. Khomeini buat macam mana? Gila. Teruk. Memang layak lah macam tu. Saya tak tahu lah kenapa orang terlampau setengah lah orang yang ustaz-ustaz yang masuk parti politik ni dia mengagungkan Khomeini. Saya tak nampak Khomeini kat mana ya. Mengarut ke semuanya. Boleh? Boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala